Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar bab 1 iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey. Pertama sekali benda yang perlu kita tahu adalah bentuk untuk ungkapan kuadratik iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, ini adalah ungkapan kuadratik. Perlu kita tahu bahawa nilai A tak boleh bernilai kosong. Okey, tetapi nilai B boleh kosong, nilai C pun boleh kosong. Okey, nilai B dan nilai C boleh bernilai kosong kecuali nilai A. Okey. Dan satu lagi hukumnya adalah kuasa 2 AX nilai maksimum mestilah berkuasa 2. Tak boleh AX kuasa 3 ataupun tak boleh AX negatif 2. Tak boleh. Okey. Dia mestilah bernambah bulat. Okey. Sebagai contoh, macam mana kita nak tahu nilai A ni bukan kosong? Okey, macam mana kita nak tahu nilai A ni kosong ataupun tidak? Okey, sebagai contoh, andai kata soalan diberi 2X kuasa 2 tambah 3X tambah 5. Okey. Kalau kita lihat dekat sini, nilai A adalah 2. Jadi bukan kosong. Maka betul. Nilai B adalah 3 dan nilai C adalah 5. Okey, jadi ungkapan ini adalah ungkapan kuadratik. Andai kata soalan bagi X kuasa 2 tambah 2X tambah 1. Adakah ini ungkapan kuadratik ataupun tidak? Okey, sekiranya kita lihat dekat sini nilai C adalah 1, nilai B adalah 2. Okey, jadi betul. Macam mana pula dengan nilai A? Nilai A dia tak tulis kat sini. Nilai A sebenarnya adalah 1. Untuk dalam matematik, apabila tak ditulis bermakna 1. Jadi nilai A 1, nilai A bukan kosong. Maka X kuasa 2 tambah 2X tambah 1 masih lagi ungkapan kuadratik yang betul. Okey. Yang mana yang kita katakan salah? Yang kita katakan salah adalah sebagai contoh soalan bagi X. Okey, 3X tambah 5. Okey, 3X tambah 5. Adakah ini ungkapan kuadratik ataupun tidak? Okey. Kalau kita tengok ungkapan kuadratik adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey. Jadi sekiranya kita masukkan 3X sebab ada di sini. 3X tambah 5. Okey. Jadi dekat sini kita ada nilai B iaitu 3. Kita ada nilai C iaitu 5. Di sini apabila tak dinyatakan terus, tak ada nyatakan terus X kuasa 2 langsung dekat sini, bermakna nilai A-nya adalah kosong. Faham? Bila tak sebut adalah kosong. Bila macam soalan tadi, dia nyatakan juga, X kuasa 2 tambah 2X tambah 1. Dia nyatakan juga X ni. Maksudnya nilai dia 1. Bila tak dinyatakan terus macam ini, barulah dia bermaksud A dia sama dengan kosong. Okay. Kenapa? Sebab dalam matematik, sebagai contoh, okay, sebagai contoh, kalaulah dalam satu kelas, andai kata ada 2 orang. Okay, andai kata ada 2 orang individu dalam kelas ni. Seorang namanya Ali, seorang lagi namanya Daniel. Jadi cikgu akan cakap Ali dan Daniel ada di dalam kelas. Okey, cikgu hanya sebut Ali dan Daniel. Andai kata dua-dua orang ni bernama Ali. Jadi cikgu akan cakap 2 orang Ali ada di dalam kelas. Okey? Faham? Dapat tak perbezaan dekat situ? Andailah kata seorang lagi nama Daniel. Jadi cikgu akan sebut 2 orang Ali dan Daniel ada di dalam kelas. Cikgu tak akan sebut dan seorang Daniel. Okey? Jadi, itulah bezanya. Kalau hanya ada seorang saja, satu Ali, satu Daniel, kita hanya sebut Ali dan Daniel. Kita tak sebut satu Ali, satu Daniel. Okey? Sama juga dengan konsep matematik.
Okey, sama juga dengan konsep matematik. Bila satu sahaja, kita hanya sebut X sahaja. Okey, contohnya X kuasa 2, maksudnya 1X. Okey, tambah dengan X. BX tambah C, katakan. Okey, jadi itulah konsep asas matematik. Okey, sama juga. Jadi bila dia tak dinyatakan terus, contohnya dia bagi 2X tambah 1, barulah X kuasa 2 ni hilang, barulah dia bukan ungkapan kuadratik. Okey, baiklah, sekarang kita tengok soalan seperti contoh di soalan muka surat 5. Okey, jadi soalan minta kita untuk kita nyatakan sama ada ungkapan yang diberi adalah ungkapan kuadratik ataupun tidak. Okey. Jadi sebagai contoh, soalan yang diberi 2X kuasa 2 tambah 5X tambah 1. Okey. Adakah ungkapan ini ungkapan kuadratik ataupun tidak? Yang pertama sekali kita tulis semula ungkapan kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey. Sekarang kita tengok A yang diberi bernilai 2. Maknanya betul sebab A tak boleh kosong kan. B bernilai 5. Maka betul. C nilainya 1. Okey. Jadi semua ini ada. Kita tengok kuasa dia pun kuasa 2 betul. Dan kedudukannya semua betul. Maka ini adalah ungkapan kuadratik. Kita boleh nyatakan, ya, ini adalah ungkapan kuadratik. Sebagai contoh, sekiranya soalan diberi 2X kuasa 2 tambah 5. Okay, macam mana kita nak buat? Sama juga, tulis semula, kalau kita masih confused, tulis semula AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey. Sekarang kita hanya perlu masukkan nombor yang diberi. Okey, 2X kuasa 2 tulis di bawah 2X kuasa 2. 5 berada di C. Okey, tambah 5. BX tidak diberi. Kita tulis kosong. Okey. Sekarang kita lihat. Nilai A masih ada angka iaitu A bersamaan dengan 2. Jadi masih betul. Okey, sebab A tak boleh kosong syaratnya. Dan yang nombor B dan C boleh kosong. Jadi 5 adalah C, B adalah kosong. Maka masih lagi betul sebab mengikut syarat B dan C boleh bernilai kosong. Hanya A yang tak boleh. Okey. Jadi sekiranya kita lihat, ini masih lagi ungkapan kuadratik yang betul. Jadi boleh kita jawab sebagai ya. Okey, seterusnya. Andai kata soalan diberi 3X tambah 4. Adakah ini ungkapan kuadratik ataupun tidak? Okey, untuk kita pastikan, kita boleh tulis semula AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey. Sekarang kita masukkan 4 berada di C, 3X berada di bawah B dan nilai A tidak diberi, bermakna kosong. Okey. Sekarang kita lihat syaratnya nilai A tak boleh kosong. Nilai A tak boleh kosong, tapi nilai A di sini adalah kosong. Jadi salah, ini bukan ungkapan kuadratik. Okey. Contoh lagi seterusnya, sekiranya soalan diberi 5M kuasa 2 tambah 2M tambah 3. Yang kita belajar tadi semua adalah X. X kuasa 2 tambah BX tambah C. Boleh ke kalau kita tukar dengan M? Jawapannya boleh. Okey. Tak kisahlah dia nak tukar kepada N ke Z ke Y ke, boleh. Okey. Jadi ini masih lagi dalam bentuk kuadratik. Okey. Boleh jawab ya. Soalan seterusnya. Andai kata soalan diberi 3P kuasa 2 tambah 5Q tambah 1. Adakah ini ungkapan kuadratik ataupun tidak?
Tadi cikgu cakap semua yang selain X boleh. Ini dibagi P dan Q, maka bolehlah kan? Jawapannya salah. Sebab apa? Sekiranya kita perhatikan, dalam ungkapan kuadratik, AX kuasa 2 tambah BX tambah C. X mesti sama dengan X. Kalau awak letak dekat sini N, maka N mesti sini pun N. Kalau sini P, sini pun mesti P. Kalau sini Z, sini pun mesti Z. Okey. Jadi sini dia tulis P, tapi sini Q. Maka salah. Bukan ungkapan kuadratik sebab tak sama. Okey. Andai kata soalan diberi 2X kuasa 2 tolak 3 per X kuasa 2. Adakah ini ungkapan kuadratik ataupun tidak? Okey. Sekiranya kita masukkan dalam formula AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, boleh tulis semula 2X kuasa 2 tolak 3 per X kuasa 2 tambah C-nya bernilai kosong. Betul lah cikgu. Sebab C boleh kosong, A dengan B je. A dengan A je tak boleh kosong. B dengan C boleh kosong kan? Jawapannya salah. Sebab apa? 3 per X kuasa 2, apabila kita jadikan dia ke dalam bentuk biasa, kita akan dapat 3X negatif 2. Okey. Kita akan dapat kuasa dekat sini. Kalau nilai B, hanya BX. Jelas? Jadi soalan ini bukan ungkapan kuadratik yang betul. Okey. Soalan seterusnya. Sekiranya diberi 4X kuasa 2 tolak X 1 per 2. Adakah ini ungkapan kuadratik ataupun tidak? Okey, baiklah. Sekiranya kita masukkan dalam formula AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, kita masukkan 4X kuasa 2 tambah, tolak X 1 per 2 tambah kosong. Nilai C-nya kosong. Betul ni cikgu sebab C je kosong. A masih lagi ada nilai, kan? Okey, sebenarnya salah sebab apa? X kuasa 1 per 2, X kuasa 1 per 2 membawa maksud punca kuasa 2X. Jadi salah sebab dalam ungkapan kuadratik mestilah bernombor bulat sahaja. Okey, sama ada 2X boleh, 2X kuasa 2 boleh. Kalau ada punca kuasa 2X, dikira salah. Okey. Jadi itu sahaja hukum-hukum untuk ungkapan kuadratik. Okey, semoga dapat membantu anda untuk menjawab soalan muka surat 5 buku teks tingkatan 4. Itu sahaja. Terima kasih.